Salam sejahtera, saya Lago Peiting, Ketua Kumpulan 35. Tajuk yang akan dibentangkan ialah adat resam dan perayaan tiga kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia. Tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina, dan India. Agama yang terdapat di Malaysia termasuk agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, dan sebagainya. Terdapat banyak perayaan yang disambut di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Festival Qingming, Hari Deepawali, Hari Christmas, dan sebagainya. Setiap kaum mempunyai adat resam masing-masing yang diamalkan secara turun-temurun. Permasalahan kajian ini adalah kemerosotan tahap kepercayaan dan kepatuhan generasi muda di Malaysia terhadap adat resam dan kepercayaan agama akibat kemajuan teknologi. Salam sejahtera dokter, nama saya Keng Hong Liang. Sekarang saya akan membentangkan bahagian objektif, lokasi, dan skop kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan generasi muda terhadap adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia. Kedua adalah untuk mengenal pasti kesan-kesan pengabaian adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaan agama dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Dan yang ketiga adalah untuk mencanangkan cara untuk mempertahankan adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia. Penyedia telah memilih USN sebagai lokasi kajian untuk melaksanakan tugasan ini. USN merupakan sebuah universiti awam kedua tertua di Malaysia. Terdapat 3 buah kampus USN di Malaysia, iaitu kampus Indah yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang, kampus Kesihatan yang terletak di Kubang Kelian, Kelantan, dan kampus Kejuruteraan yang terletak di Limong Tebal, Pulau Pinang. USN telah menumbuhkan 26 buah pusat pengajian dan 17 buah pusat pendidikan kepada mahasiswanya untuk melanjutkan pengajian dan pendidikan. Selain itu, USN juga menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan bagi mahasiswanya seperti penginapan asrama, bimbingan kaunselor, dan kemudahan rekreasi. Hingga kini lebih daripada 30,000 pelajar termasuk pelajar tempatan dan luar negara telah mendaftar di USN. Pengkaji melakukan kajian ini adalah untuk memastikan adat resam, perayaan tradisi dan kepercayaan agama yang diwarisi sejak sekian lama itu dapat disemai kepada semua lapisan masyarakat, khasnya golongan muda. Oleh itu, pengkaji memberi tumpuan kepada pelajar USM kerana merujuk kepada objektif kajian. Pelajar USM masih di alam golongan belia yang mempunyai pendapat yang berlainan terhadap adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia. Dengan itu, pengkaji telah menyediakan borang soal sedidik dalam bentuk Google Form dan menyebar borang tersebut kepada pelajar USM melalui media massa seperti USM WhatsApp Group untuk memulakan responder menjawab soalan pada bila-bila masa. Selain itu, pengkaji juga melayani laman web sebagai rujukan tambahan untuk mengumpul maklumat terkini yang berkaitan dengan kajian ini. Bagi melengkapkan kajian adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia, kami telah menggunakan kaedah soal selidik dan carian daripada sumber maklumat atau bahan bacaan yang berkaitan bagi mengumpulkan maklumat, menganalisa maklumat dan menterjemahkan maklumat yang kami dapati. Untuk proses penyediaan soal selidik, kami telah menyediakan satu set soalan dalam bentuk Google Form terhadap 70 orang responden yang terdiri daripada masyarakat yang berumur 18 tahun dan ke atas, berbangsa Melayu, India dan Cina, serta lelaki dan perempuan. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian demografi responden, bahagian senarai adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia, serta langkah-langkah untuk mengekalkan adat resam dan perayaan 3 kaum utama dan kepercayaannya di Malaysia. Pautan soal selidik ini kemudiannya disebarkan melalui platform-platform media sosial yang ada seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram. Hasil daripada soal selidik ini telah kami terjemahkan ke dalam bentuk rajah dan carta bagi proses analisis. Kesimpulan daripada analisis yang telah kami jalankan akan diterangkan dalam dapatan kajian. Seterusnya, kaedah carian bahan atau sumber daripada internet dan bahan bacaan.
Sebagai rujukan tambahan untuk penyediaan soal selidik, dapatan kajian dan penyataan masalah, objektif kajian dan lain-lain, kami menggunakan sumber maklumat daripada laman web pendidikan, online jurnal dan online artikel. Di samping itu, kami turut menggunakan bahan bacaan pembelajaran subjek penghayatan etika dan peradaban yang telah disediakan oleh pensyarah kami sebagai pengukuhan terhadap kefahaman kami tentang isu kajian ini. Selamat hari Doktor, nama saya Limi. Saya akan membentangkan tentang laporan dapatan kajian. Bahagian ini adalah untuk merangkai hasil analisis data yang berdasarkan tindak balas responden terhadap soal selidik yang berkaitan dengan 3 objektif tersebut. Raja pertama menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina. Daripada 70 orang responden yang telah disoal selidik, sebanyak 36% adalah orang lelaki dan 64% adalah orang perempuan. Dalam kajian ini, raja kedua telah menunjukkan responden yang majoriti berumur antara 19 dan 21, iaitu 47% daripada jumlah responden. Raja kedua ini menunjukkan kawin dan agama responden. Daripada 70 orang responden, kami mendapati kebanyakan responden majoriti terdiri daripada berbangsa Melayu, iaitu sebanyak 40%, dan beragama Islam juga mempunyai 40%. Raja kelima menunjukkan semua responden yang warga negara. Raja ke-6 menunjukkan sebanyak 60% daripada jumlah responden mengetahui tentang adat lisan perayaan 3 kawin utama dan kepercayaan agama di Malaysia. Berdasarkan bahagian tahap pengetahuan responden terhadap adat Islam 3 kawin utama di Malaysia, sebanyak 64% orang responden memilih jawapan yang betul, dengan Malaysia merupakan peringkat pertama adat Islam perkahwinan kaum Melayu. Seterusnya, jawapan tentang adat cukur rambut yang dipilih oleh responden sebanyak 39% adalah betul. Hal ini kerana adat Islam ini adalah dilakukan oleh berbangsa Melayu, bukanlah berbangsa Cina. Sebanyak 69 orang responden memilih jawapan betul, dengan warna merah dipercayai oleh kaum Cina akan membawa tuah. Selain itu, jenis padang larang sebelum upacara perkahwinan kaum Cina yang kurang dipengetahui oleh responden adalah cincin pertunangan perlu disalurkan oleh kedua-dua bakal pengantin sehingga hari perkahwinan, hanya mempunyai sebanyak 33%. Sebanyak 41% daripada jumlah responden telah memilih jawapan betul, dengan mana penilaian akan dilakukan sebelum majlis perkahwinan. Ia merupakan adat lisan perkahwinan kaum Melayu, bukanlah kaum India. Sebanyak 57% daripada jumlah responden telah memilih jawapan yang betul, dengan harta milik si mati akan dimasukkan dalam liang lalat adalah adat lisan kematian kaum Cina, bukanlah kaum India. Berdasarkan bahagian tentang perayaan tradisi 3 kaum utama di Malaysia, sebanyak 68 orang responden memilih Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan akan disambut oleh kaum Melayu selepas ibadat puasa merupakan jawapan betul. Perayaan Dongzi merupakan perayaan disambut oleh kaum Cina pada 21 atau 22 Disember setiap tahun telah dipilih oleh 42 orang responden adalah betul. Berdasarkan gambar tersebut, jawapan yang betul adalah Pesta Tanong dan kaum India. Ia mempunyai sebanyak 80% dan 97% masing-masing. Berdasarkan bahagian tentang kepercayaan agama di Malaysia, daripada raja ini, pilihan tentang beriman kepada malaikat dipilih oleh sebanyak 64% daripada jumlah keseluruhan adalah jawapan betul. Ia bukanlah 5 rukun Islam. Selain itu, sebanyak 84% daripada jumlah responden memilih berbual kosong adalah jawapan betul, yang tidak dilakukan oleh pengaruh Islam apabila masuk ke majlis. Sebanyak 70% daripada jumlah responden telah memilih jawapan betul, dan sujud di hadapan patung Buddha merupakan amalan penganut agama Buddha. Selain itu, monoteisme adalah jawapan betul. Ia merupakan kepercayaan agama Hindu yang mempunyai sebanyak 56%. Sebanyak 82% daripada jumlah responden telah memilih jawapan betul, dengan agama Hindu yang mengamalkan amalan memakai bikuni. Selama 68 orang responden telah memilih jawapan betul dengan makanan yang haram dimakan oleh penganut agama Hindu adalah lembu. Dalam bahagian ini, majoriti responden memilih jawapan yang betul dalam setiap soalan. Ia menunjukkan responden mempunyai tahap pengetahuan tentang adat urusan, perayaan tradisi 3 kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia adalah tinggi. Dalam bahagian kesan-kesan pengabaian adat Islam dan perayaan dalam kalangan generasi muda, banyak responden setuju dengan kesan tradisi turut-temurun semakin pupus yang mempunyai sebanyak 57%. Selain itu, dalam bahagian kesan-kesan pengabaian kepercayaan agama dalam kalangan generasi muda, banyak responden setuju dengan kesan menjejaskan hubungan agama
dengan tidak memahami agama lain, yang mempunyai sebanyak 51%. Manakala paling banyak responden tidak bersetuju dengan kesan pernikahan Kristiani, yang mempunyai sebanyak 7%. Dalam bahagian cara-cara yang dapat mempertahankan adat resam dan perayaan tiga kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia, paling banyak responden bersetuju bahawa perayaan ibu bapa mendidik anak mereka sejak kecil amat penting, yang mempunyai sebanyak 59%. Selain itu, sebanyak 76% daripada jumlah responden memilih mengamalkan adat resam dan kepercayaan dalam kehidupan harian mereka sebagai peran mereka untuk mempertahankan adat resam, perayaan dan kepercayaan tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Ella Rubasri Shanmugam. Hari ini saya akan membincangkan tentang rumusan refleksi bagi kajian kami. Kajian ini telah menunjukkan bahawa kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan kemerosotan tahap kepercayaan dan kepatuhan generasi muda di Malaysia terhadap adat resam dan kepercayaan agama. Pada mulanya, dengan bantuan internet, kami telah mendapat menghuraikan pengenalan bagi adat resam dan perayaan kaum utama dan kepercayaan agama di Malaysia. Secara kesimpulannya, kami dapat menghuraikan adat resam, perayaan dan kepercayaan bagi kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Sebagai contoh yang boleh terdapat di kertas kerja ialah Hari Raya Aidilfitri akan disambut oleh orang Islam, manakala Tahun Baru Cina akan disambut oleh orang Cina. Akhir sekali, Hari Deepawali akan disambut oleh orang India. Setiap perayaan mempunyai keistimewaan masing-masing. Oleh itu, kita harus menghormati semua perayaan adat resam dan kepercayaan bagi kaum utama di Malaysia. Seterusnya, permasalahan kajian pula kemerosotan tahap kepercayaan dan kepatuhan generasi muda terhadap adat resam dan kepercayaan agama disebabkan oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah pemikiran dan tingkah laku masyarakat pada masa kini. Hal ini kerana perkembangan teknologi telah memudahkan budaya barat untuk menular dengan mudah melalui media massa. Seterusnya, dua kaedah telah digunakan, iaitu kaedah borang suara selidih dan carian internet bagi mengumpul maklumat tentang kajian ini. Borang soal selidih telah disediakan dengan menggunakan Google Form dan telah dijawab oleh 50 responden. Secara kesimpulannya, adat resam, perayaan dan kepercayaan setiap kaum adalah penting kerana ia merupakan identiti dan budaya agama mereka yang diamalkan secara turun-temurun. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggungjawab yang besar dengan mengamalkan adat resam dan kepercayaan agama kita dan juga perlu bangga untuk menyambut perayaan agama kita setiap tahun.